Seluruh tumpuan peminat bola sepak negara tertumpu kepada ujian sebenar skuad Kim Panggon menjelang aksi pertama kelayakan Piala Asia bertemu Turkmenistan. Sama ada ia membawa tekanan atau sebaliknya hanya satu kemahuan yang mahu dinoktahkan selepas 90 minit pada Rabu iaitu kemenangan. Demi merealisasikan congkakan Panggon, setiap kelebihan skuad negara perlu diguna sebaiknya. Waima ia melibatkan kepenatan pihak lawan dengan perbezaan masa selain kurangnya latihan dalam tempoh seminggu ini. Yeah, of course, yeah. The Turkmenistan game could be target for the 3 point, but game by game, so we don't know. Maybe second game we can get 3 point or third game. So make sure. I think if you want to achieve to go to final stage of Asian Cup, we must get 7 point. We try our best to achieve our target. Kelebat Akyar Rashid dan Syafiq Rahim sekadar mengisi ruang luar padang dalam sesi latihan pada Isnin. Panggon tidak berdalih dengan status kedua pemain ini yang berada dalam pemantauan skuad kecergasan, namun yakin kedua-duanya cergas andai diberi tanggungjawab pada Rabu. Yeah, I think report from the medical department, not serious injury. Just we try to taking care of players. Prevent injury. Against Malaysia? It's true that I think myself and the team, we have never faced a team, we've never faced them, so we don't really have an idea of how physical or how they will play. But like the coach said, we just want to play our way of football and be dominant on the pitch. So maybe it can be a physical game, maybe not. That's something we will see tomorrow. But we just need to stick to our plan, and that's something we will see tomorrow. Dalam pada itu, apa yang sukar buat skuad Turkmenistan keletihan dalam menyesuaikan diri dengan perubahan masa selain kurangnya tempoh latihan di minggu terakhir sebelum aksi penting pada Rabu. Itu menjadi kerisauan utama Ketua Jurulatih Yazguli Hoja Geldiev ketika dia sendiri menyedari ada perubahan dari segi jentera serangan negara yang menampakkan perubahan sebaik Kim Panggon ambil alih tampuk kejurulatihan. Если говорить о завтрашней игре, гораздо лучше был бы в стандартном графике, как раньше, дома на выезде, а не 3 игры, а 6 игр. Но из-за ситуации пандемии вышла такая ситуация, практически нет возможности подготовиться к этим турнирам, но несмотря на это, все равно надо исходить от ситуации. Luar biasanya apabila pengendali ini tidak bimbang dengan kelebihan Malaysia yang bermain di laman sendiri. Sebaliknya menegaskan kelibat penyokong juga mampu membalikkan kelebihan dengan tambah tekanan di laman sendiri. Честно, мы уже таким графику привыкли уже последние 2-3 года за эту пандемию. Мы даже не чувствуем то, что мы в гостях. Поэтому выйдем, будем играть просто свою игру. Но нам надо меньше ошибаться, больше простых ситуаций. Поэтому то, что болельщиков, нам тоже, как можно сказать, привычное. Sementara tonggak tengah Turkmenistan Resul Hojayev akui tidak gentar untuk berdepan puluhan ribu penyokong Harimau Malaya di Stadium Nasional Bukit Jalil esok. Bagi pemain berusia 25 tahun itu, dia dan rakan pasukan sudah bersedia sepenuhnya untuk memulakan kempen kelayakan Piala Asia Kumpulan E dengan langkah kanan. Resul dalam perkembangan sama tidak anggap Turkmenistan memiliki kelebihan besar dari segi fizikal kerana baginya percaturan taktikal ketua jurulatih bakal jadi penentu utama pada aksi penting itu nanti. Tayarlık o diye yukarıda kınoja vakti avalı oğlunun metayin vakti avalı önce konular hemen tayin 100%. Ya bildirme Tayland'da da mı Birleşik Tayland'da bildiğin öyle oynamadı biliyorsun. O fiziki olarak уже ikinci varyant. Birinci varyant trenerimizin ne deyse şunu ederiz. Oyunu ne koysa şunu oynarız. Yani birinci 3 açık oyun da уже çözdü. Почти 50%, 60% çözdü.
برنجوين وتماقشوا برنجي هذا وين نقول بلا مقام. Abah tahu tak? Tak. Turkmenistan satu-satunya pasukan yang tak menguji padang Stadium Nasional Bukit Jalil sebelum mulakan aksi kumpulan. Kelebihan kita lah kan. Betul. Dan Malaysia pun belum pernah bertemu Turkmenistan selain JDT yang menang 2-1 dalam aksi persahabatan di Dubai. Dan Turkmenistan bakal gunakan Semua khidmat local player 100% lokal, even coach. Betul. Ya. Dan kali terakhir Malaysia layak ke Piala Asia secara merit adalah pada 1980. Manakala Turkmenistan not bad lah, 2019 baru lagi. Pengerusi Jawatankuasa Keselamatan FAM Datuk Seri Hazani Ghazali beri amaran awal untuk sebaran peralatan tidak sepatutnya dibawa masuk ke stadium. Ia termasuk power bank yang telah dikuatkuasa tidak dibenarkan dibawa masuk ke stadium sejak aksi persahabatan bertemu Brunei dan Hong Kong tempoh hari. Walaupun ia dianggap sebagai keperluan, ada sebab kenapa power bank diharamkan berada di dalam stadium. Dia power bank ni, saya ada dalam beg power bank tu. Kalau kena yang besar tu, dia boleh baling tu, boleh jadi senjata tau. Itu tujuannya je, dihalang. Kalau setakat power bank yang kecil-kecil yang tiada masalah dibenarkan masuk. Tapi kalau power bank yang berat dekat sekilo tu, itu boleh dijadikan sebagai senjata. Masalah itu yang dirampas pun. So, besok pegawai dan anggota yang bertugas tu, dia akan buat pemeriksaan dan akan nasihat lah. Alright, tak ada masalah. Okay? Kapasiti penuh seramai 85,000 penyokong akan dibuka di Stadium Nasional Bukit Jalil nanti dengan kekuatan pasukan keselamatan seramai 1,469 orang. Bukan kita nak simply takap. Kalau bawa barang mercung tu kita rampas mercung. Boleh masuk juga. Okay, bukan nak takap terus. Okay. Tengok apa kesalahan. Kita tak bertindak orang kata sewenang-wenangnya. Okay. Ada budi bicara. Akan kita guna pakai untuk mengelakkan. Kalau kita berkeras, for sure penonton akan datang akan jadi keras juga. So kita kena pakai cara berhemah, budi bicara untuk lembutkan keadaan. Orang berkasar kita mesti berlembut. Tapi jangan lupa orang menjual kita sedia membelinya. Oh, siapa yang berani nak jual tu? Sebab ada pasukan pilihan kita memang sudi beli bila-bila masa. Jangan berani nak jual. Ya, tapi 85,000 penyokong dibenarkan memang akan havoc lah. Dah lama dah kita tak tengok Stadium Nasional Bukit Jalil penuh dengan penonton-penonton. Penuh semangat. Dan antara yang bertuah esok akan ada di stadium. Siapa lagi kalau bukan? Fina Nasr, wartawan kita yang mengikuti rapat persiapan pasukan kebangsaan. Okey, Fina. Semua orang teruja, Fina, untuk melihat kemampuan Kim Panggon untuk membawa pasukan meraih mata untuk menuju ke Piala Asia. Turkmenistan, Bangladesh, Bahrain. 7 mata kata Panggon. Maknanya kita tak kalah. Satu perlawanan pun. Jauh sangat keyakinan Panggon ni. Apakah orang kata sebab utamanya Panggon menyuarakan pendapat sebegitu kepada Fina Nasr? Okey. Saya pun sebenarnya risau jika kenyataan itu memakan diri Panggon sendiri. Kerana dalam situasi ketika ini masih lagi sukar untuk kita menilai sejauh mana kemampuan skuad kebangsaan. Kerana kalau dinilai dari segi aksi persahabatan pun, kita hanya melewati 4 aksi persahabatan melibatkan pasukan di sekitar rantau ASEAN sahaja. Jadi lawan yang bakal kita temui ini adalah berbeza di benua yang berbeza. Dari segi fizikal berbeza, dari segi corak permainan yang berbeza. Mereka masih lagi belum diuji dengan kekuatan yang berbeza. Jadi jika Panggon berani untuk meletakkan sasaran sebegitu, 7 mata dalam 3 perlawanan itu adalah sasaran minimal. Mungkin beliau sendiri sudah pun tahu apa kekuatan yang dimiliki oleh pasukannya ini menerusi ramuan dan rencana yang akan diguna pakai dalam tempoh 90 minit nanti. Mungkin Panggon sudah pun menyedari apa yang ada pada Guilherme de Paula. Di mana pemain ini diperlukan, bila dan apa yang mungkin akan membantu skuad negara sekiranya Di Paula diberikan peluang untuk beraksi dan begitu juga pemain-pemain yang lain. Walaupun mereka bertubuh kecil, mungkin ada kelebihan yang sudah pun dihidu oleh Panggon. Jadi di situ mungkin membawa kepada penyebab kenapa 7 mata adalah sasaran minimal. Itu minimal? Minimal.
Maksimum 9 safety lah. lah, safety. kalau nak memang nak Layak, menang, nak kepusingan layak seterusnya, ya, memang 7 mata kan? seri dengan Bahrain tu. Itu sudah pasti. Okey, tapi kita memang nampak terdesak. Dengan 7 mata apa semua, Malaysia memang sangat-sangat terdesak untuk mendapat kemenangan kan. Dan kita akan cari semua faktor-faktor kecil ni, ya Abah. Keletihan pasukan Turkmenistan. Tak cukup training time. Dan juga mereka belum lagi menguji Stadium Nasional Bukit Jalil. Jadi adakah faktor-faktor kecil ini akan memainkan peranan besar pada pertemuan dengan Malaysia esok? Bak kata Kim Panggon, it could be advantage yes. for Malaysia team. Kalau diambil kira dengan peratusan-peratusan kecil itu. Jadi apabila ada dakwaan keletihan dan juga tidak cukup latihan daripada pihak Turkmenistan, mungkin perkara itu memberikan satu situasi di mana pemain ini tidak berasa puas dengan persediaan akhir mereka. Benar, persediaan seminggu terakhir adalah cukup penting. Ia tidak hanya melibatkan latihan fizikal semata-mata, tetapi ia juga melibatkan penguasaan mental mereka sendiri. Sekiranya ada dakwaan, ada komplain daripada pasukan ini, sudah pastinya mereka sedang melewati satu situasi di mana mereka tidak berpuas hati. Mungkin perkara itu sedikit sebanyak boleh membantu, walaupun ia bukanlah advantage yang cukup besar untuk diguna pakai, tetapi ia boleh membantu pada saya. Okay. Saya sedikit sangsilah apabila Turkmenistan menyebut tak bimbang dengan prestasi skuad kebangsaan kita, tapi bimbang dengan kehadiran penyokong, satu. Yang kedua, mereka katakan tak cukup latihan letih macam Ed sebut, sehingga menimbulkan rasa tak selesa Dion Kools tadi. Jadi apakah ini sebenarnya hanya mainan psikologi Turkmenistan? Kita kena ingat 2019 bukannya lama sebelum ini mereka layak ke Piala Asia, baru lagi kalau kita nak kira kan. Kita last pun masa jadi tuan rumah 2007, 80 layak secara merit. Saya sangsi dengan kenyataan Turkmenistan mengatakan bahawa letih dan mereka hanya takutkan kepada penyokong dan sebagainya. Saya sebenarnya lebih risau dengan keserasian jurulatih itu sendiri, kerana pengendali ini sudah pun bersama dengan skuad kebangsaan Turkmenistan sejak 2019. Jadi yang mana busuk, yang mana wangi, yang mana baik, yang mana elok, yang mana tak elok, dia dah tahu pemain-pemain mereka. Berbeza dengan kita, di mana Kim Panggon hanya bersama dengan pasukan sejak 6 bulan lepas. Jadi situasi itu mungkin memberikan kontra kepada pasukan Malaysia dan juga Turkmenistan. Saya bersetuju dengan Akbar. Betul ke diorang ni tak biasa dengan keletihan? Sebab ini bukanlah perkara pertama kali mereka berhadapan dengan situasi ataupun perlawanan-perlawanan sebegini. Yes, ini adalah perang psikologi. Dan apa yang penting, apabila pemain-pemain negara seperti Dion Kools tidak menganggap itu sebagai satu advantage yang mungkin memberikan kelegaan. Sebaliknya, mereka lebih bersifat berhati-hati, waspada dengan setiap apa statement yang diberikan oleh Turkmenistan. Tidak 100% betul, tetapi ianya lebih kepada memainkan peranan untuk mengganggu mental pemain Malaysia. Tinggal lagi kurang 24 jam sebelum aksi pada malam esok. Segala-galanya perlu dilakukan, tak kisahlah dari segi kasar ataupun halus. Yang penting 3 mata, dua-dua pasukan ni memang nak cari untuk aksi pertama mereka. Betul, dua-dua kan. Sebab Bahrain ada kat situ. Ya, betul. Bahrain, bahaya. Okey, sewaktu Fina pergi ke sidang media tadi kan, Fina sempat berjumpa dengan Kim Panggon. Apa expression raut wajahnya? Apa yang menyatakan auranya? Adakah confident atau mungkin agak waspada? Macam mana vibe dia tadi? Okey, saya nampak sedikit tekanan di wajah Kim Panggon. Mungkin mungkin dia mahu serius tinggal lagi beberapa jam sebelum perlawanan. Dalam masa yang sama juga dia perlu memikirkan apa yang terbaik untuk skuad negara lah, kerana janji telah pun dibuat, jaminan sudah pun diberi. Hanya tinggal pelaksanaan sahaja. So 90 minit malam esok adalah segala-galanya. Mahu tak mahu, dengan apa yang beliau ada ketika ini, dia perlu menggunakan dengan sebaiknya. Dan 3 mata adalah walaupun ada yang mengatakan mustahil based on ranking, tapi pada saya ranking bukanlah perkara utama yang perlu kita berikan perhatian. Bukan segala-galanya. Bukan segala-galanya, kerana at the end prestasi semasa
adalah penentu kepada pasukan mana yang lebih baik dalam aksi pada malam esok. Okey, yang terakhirnya Fina, saya nak tinggalkan dululah cerita pasal 85,000 penyokong ni. Okey. Biarlah PDRM buat tugas mereka. Ada 1,400 lebih pasukan beruniform. Status Safiq dan juga Akia Rashid ni sebenarnya mana sebenarnya? Apakah kita menyembunyikan sebenarnya kekuatan kita menerusi dua pemain ini yang sengaja dikatakan tak cergas, tetapi mereka ni mampu untuk menjadi penyelamat di penghujung perlawanan. Macam mana status sebenar dua pemain ni? Saya pun tertanya-tanya sebenarnya Akbar, sebab dalam sesi latihan yang berlangsung pada semalam, saya tengok kedua-dua pemain ni tak bersama dengan pasukan. Mereka sekadar langsung. Mereka sekadar menjalani proses pemulihan di tepi padang, di dalam gym bersama dengan jurulatih kecergasan. Yes, betul. Okay. Jadi saya bertanyakan soalan ini kepada Kim Panggon dalam sesi sidang media yang berlangsung pada hari ini. Jawapan beliau menegaskan yang kedua-dua pemain ini dalam pemantauan Barisan Perubatan Skuad Kebangsaan. Tetapi apabila saya tanya lagi adakah mereka cergas untuk beraksi pada malam besok, Kim Panggon menyatakan kedua-dua pemain ini sebenarnya mampu untuk beraksi, cuma atas dasar tidak mahu sebarang tekanan dari segi fizikal, tak nak push ataupun mungkin tak nak mengeruhkan keadaan, memburukkan situasi mereka. Mungkin mereka diberikan rehat, tidak banyak latihan ataupun tidak dari segi latihan terakhir tu Kim Panggon man-mankan sikit. Last 10 minit Syafiq masuk, Syafiq skor. Baru nak cakap mungkin 10 minutes or last 50 minutes macam tu mungkin khidmat mereka diperlukan lah kan. Mungkin. Super kan? sub. Okey. Berapa skor? Sempat ke? 2-0 boleh. Okey. Saya pun nak Malaysia menang. Baik, terima kasih Fina. Terima kasih Boleh Fina. berkongsi preview kita menjelang aksi menentang Turkmenistan. Okey.